Acara petang ini diteruskan dengan ucapan dari Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sembilan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam sehat sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar Kerajaan Negeri Sembilan, yang mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat Datuk Jalaluddin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, merangkap Ahli Parlimen Kawasan Jelebu, Yang Berhormat Datuk Mastura binti Tan Sri Yazid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Salim Sharif, Ahli Parlimen Kawasan Jempol, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri KSN, yang berbahagia Datuk SS, seterusnya pegawai-pegawai kanan daripada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Sembilan, seterusnya puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah makbul dan izinnya dapat sama-sama kita berhimpun di Bandar Sri Jempol ini bagi Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi Negeri Sembilan. Saya bagi pihak rakyat Negeri Sembilan ingin merakamkan penghargaan, ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, atas sokongan yang padu dan juga kerana sudi datang ke Negeri Sembilan pada hari ini untuk merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sembilan dan juga Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat serampang dua mata. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ribuan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga bersama pada hari ini kerana turut dapat bekerjasama untuk menjayakan program ini, menandakan bahawa dalam konsep keluarga Malaysia tiada tembok pemisah antara kerajaan persekutuan baik kerajaan negeri dalam kita membangunkan semula negara kita selepas pandemik COVID-19. Puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, melihat kepada kehadiran di dataran Sri Jempol pada petang ini, di bawah kemah ini yang syarat dengan penduduk tempatan, rakyat daripada Jempol dan juga kawasan-kawasan berhampiran, mungkin kita sudah lupa realiti ngeri selama 2 tahun yang lepas. Hari ini kita duduk di dalam kemah rapat dan tak perlu menjaga penjarakan fizikal. Pelitup muka pun saya tengok ramai yang dah tak pakai lagi pelitup muka. Ini menandakan bahawa kita sudah berada pada satu peringkat yang sebenarnya jauh keterhadapan berbanding dengan pengalaman kita selama 2 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas, puan-puan, tuan-tuan mungkin masih lagi ingat bahawa kita berdepan dengan satu
penyakit yang pada awalnya kita tak tahu apakah penyakit ini. Pada awalnya kita tak tahu kebolehjangkitan penyakit ini. Pada awalnya kita tak tahu sejauh mana penyakit ini boleh memudaratkan kesihatan dan juga nyawa manusia. Kita berdepan dengan pengalaman PKP di mana diminta untuk berkurung di rumah. Walaupun kita berjaya untuk mengurangkan bilangan rakyat yang dijangkiti COVID-19, kita juga akui bahawa PKP dan juga langkah-langkah menutup negara kita, menutup sempadan, menutup aktiviti ekonomi telah memberi kesan yang besar kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Pada bulan Ogos tahun 2021, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pada waktu itu, puan-puan, tuan-tuan, kita berdepan dengan gelombang yang paling besar jangkitan COVID-19. Jangkitan harian melebihi 20,000 jangkitan ataupun kes COVID-19. Dan bukan hanya jangkitan yang banyak, tetapi jangkitan itu adalah jangkitan yang memberi kesan dan juga gejala yang paling buruk kepada rakyat Malaysia pada waktu itu. Saya masih lagi ingat bila Yang Berhormat melantik saya sebagai Menteri Kesihatan, kadar kematian harian 300-400 lebih orang di Malaysia. Hospital-hospital kita, ward-ward unit rawatan rapi, sarat, tak cukup katil, terpaksa letak pesakit di kawasan koridor hospital dan sebagainya. Disebabkan pada masa itu kita masih tidak ada perlindungan terhadap COVID-19. Yang Berhormat telah mengarahkan saya supaya percepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pastikan seramai mungkin rakyat Malaysia diberikan vaksin COVID-19. Maka dengan sokongan dan dorongan daripada Perdana Menteri, Malaysia akhirnya telah mencapai kedudukan antara 10 yang tertinggi di dunia dalam program vaksinasi kita. Apabila kita mencapai 90% liputan dewasa yang sudah pun divaksinasi, Yang Berhormat telah minta saya buat komitmen bahawa kita tidak lagi akan kenakan PKP terhadap rakyat kerana rakyat sudah cukup menderita selama 1,5 tahun terpaksa duduk di rumah. Usaha demi usaha telah pun kita laksanakan di bawah kepimpinan Perdana Menteri untuk memastikan kita dapat membina semula negara bangsa daripada penderitaan pandemik COVID-19. Justru satu konsep telah pun diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Bagaimana kita nak bangunkan semula negara bangsa dengan semangat keterangkuman ataupun inclusivity, dengan semangat kebersamaan bahawa kita semua ada peranan untuk memulihkan negara, dan juga dengan semangat kesyukuran bahawa kita sudah pun melalui fasa yang paling teruk dalam pandemik COVID-19. Tercetuslah ilham keluarga Malaysia untuk kita membina semula negara bangsa daripada keruntuhan pandemik sehinggalah pada hari ini di mana kita sudah bebas daripada pandemik COVID-19 akibat kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Pada 1 hari bulan April, kita telah umumkan bahawa negara sudah masuk ke dalam fasa peralihan ke endemik. Rakyat sudah mula lega dan melihat bahawa sudah ada cahaya di hujung terowong yang sudah panjang dan gelap kita menghuni. Dan hari ini kalau kita melihat kejayaan kerajaan keluarga Malaysia yang telah berjaya membawa negara kita daripada tahap kegelapan pandemik COVID-19 kepada
cahaya harapan masa depan di bawah keluarga Malaysia. Kita melihat pada suku kedua tahun ini, di mana negara-negara lain masih lagi belum melihat bibit-bibit pemulihan ekonomi kita, negara Malaysia telah mencatat pertumbuhan KDNK 8.9% yang tertinggi di Asia Tenggara. Kebangkitan semula ini, puan-puan, tuan-tuan, tidak hanya berhenti di situ sahaja. Semalam, rakyat dikejutkan lagi dengan berita baik demi berita baik. Yang berhormat Menteri Kewangan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berjaya membentangkan belanjawan negara yang paling besar dalam sejarah negara kita, berjumlah 372.3 bilion ringgit Malaysia. Belanjawan ini telah pun dibentangkan dalam keadaan di mana negara-negara berdepan dengan pelbagai cabaran masalah ekonomi dunia. Hari ini di Malaysia, kita melihat bagaimana kerajaan mengawal sedikit sebanyak kenaikan harga barang. Apabila inflasi di negara-negara lain lebih daripada 2 angka, Turki 83%, Singapura juga hampir 2 angka. Tetapi di Malaysia, kerajaan keluarga Malaysia membelanjakan subsidi tahun ini 80 bilion ringgit untuk memastikan harga-harga barang perlu berada di paras yang munasabah. Dan ini boleh kita bawa ke tahun depan. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat. Belanjawan yang dibentangkan pada semalam betul-betul belanjawan rakyat. Tidak ada seorang ataupun satu golongan pun yang ketinggalan dalam belanjawan pada hari semalam. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tidak akan sentuh bab detail belanjawan, biarlah Yang Amat Berhormat sentuh berkenaan dengan segala inisiatif dan pengumuman yang telah membawa sinar keceriaan kepada segenap lapisan masyarakat rakyat Malaysia. Saya cuma ingin sentuh bab saya saja, iaitu bab kesihatan. Yang Amat Berhormat, semalam pengumuman belanjawan semalam membawa kegembiraan kepada seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami telah terima belanjawan yang terbesar dalam sejarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya telah menerima mesej dan panggilan daripada para doktor, jururawat, pembantu kesihatan daripada seluruh negara yang telah menyatakan bahawa segala pengorbanan mereka selama 2 tahun tidak bersia-sia. Dan dalam belanjawan semalam, Yang Amat Berhormat, di mana Kementerian Kesihatan diberikan peruntukan lebih daripada 36 bilion ringgit, kenaikan sebanyak 12%, dan daripada semua kementerian, kenaikan yang paling banyak adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah penghargaan dan pengiktirafan kepada ribuan, puluhan ribu warga Kementerian Kesihatan yang telah bertungkus lumus, berkhidmat, dan ada yang berkorban nyawa sewaktu pandemik COVID-19. Menjaga pesakit di hospital, menjaga rakyat yang positif yang datang ke pusat-pusat penilaian COVID, klinik kesihatan, dan lain-lain. Inilah bagaimana kerajaan telah menghargai jasa mereka. Terima kasih Yang Amat Berhormat kerana telah memberi peruntukan yang cukup besar untuk perkhidmatan perubatan di hospital.
Terima kasih Amat Berhormat kerana telah memberi peruntukan yang lagi besar untuk usaha membaik pulih klinik-klinik yang daif dan juga hospital-hospital yang daif. Itu antara perkara utama yang telah pun saya minta daripada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Saya sendiri turun melawat klinik-klinik yang telah terbina sejak tahun 70-an, 60-an. Ada klinik yang lebih tua daripada saya. Klinik yang dibina menggunakan kayu sahaja, yang masih lagi dapat memberi perkhidmatan kesihatan yang cemerlang kepada rakyat. Dan saya tahu, bila saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pemimpin yang sangat-sangat prihatin, terutamanya nasib dan kesejahteraan rakyat yang ada di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dan Alhamdulillah, terbukti semalam dilulus untuk Kementerian Kesihatan Malaysia menaik taraf fasiliti-fasiliti kesihatan yang daif di seluruh negara kita. Kita juga telah pun menerima pelbagai lagi suntikan dana dan peruntukan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan bukan saja tertumpu di hospital semata-mata, tetapi juga langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan. Hari ini Amat Berhormat, selain daripada jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kita juga melancarkan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat dan juga bulan Malaysia Sihat Sejahtera sempena dengan Hari Sukan Negara. Kita tahu bahawa pencegahan itu lebih baik daripada rawatan. Sampai bila kita nak belanja berbilion-bilion untuk membina hospital saja semata-mata, memandangkan kita dapat menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat supaya rakyat tidak jatuh sakit dan kekal sihat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana peruntukan yang besar diberikan untuk langkah-langkah pencegahan agar rakyat kekal sihat dan tidak jatuh sakit dan perlu dirawat di hospital melalui pembedahan dan sebagainya. Saya percaya dan yakin kalau visi ini dapat dijayakan nanti, kita akan dapat melahirkan keluarga Malaysia yang sihat sejahtera, di mana hospital dan kelengkapan semua ada, tetapi rakyat kebanyakan daripada kita tak perlu pergi ke hospital kerana kekal sihat dan sejahtera. Saya nak maklum kepada puan-puan, tuan-tuan dan Yang Amat Berhormat, antara statistik yang agak ngeri yang saya telah dapat daripada inisiatif saringan kebangsaan yang telah pun kita buat sejak bulan Julai yang lepas, sehingga Oktober 200,000 lebih rakyat Malaysia telah pun melalui saringan kesihatan. Di Negeri Sembilan 6,000 melalui saringan kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Di Negeri Sembilan, Yang Amat Berhormat, saya nak maklumkan bahawa daripada hampir 6,000 yang telah membuat saringan kesihatan di klinik kesihatan kita, hanya 4.5%, 266 orang sihat. Ya. Seramai 52% ataupun 3,000 orang telah disahkan mengidap penyakit tidak berjangkit, kencing manis, hypertension, high kolesterol dan sebagainya. 43% Yang Amat Berhormat mempunyai faktor risiko yang tinggi, merokok, masalah berat badan, bacaan tekanan darah yang tinggi, paras gula dalam darah yang tinggi, mereka sudah borderline. Sebab itu Kementerian Kesihatan akan teruskan dengan usaha Agenda Nasional Malaysia Sihat yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun lepas, untuk memastikan bila kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini, jangan pula kita terperangkap dalam epidemik NCD ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit. Marilah sama-sama kita mempromosikan gaya hidup yang sihat agar keluarga Malaysia kekal sihat sejahtera. Pada hari ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Sedar ataupun tidak,
Satu projek pembangunan yang besar telah pun diluluskan pada belanjawan yang lepas untuk rakyat Negeri Sembilan. Yang Amat Berhormat telah pun mengumumkan dan meluluskan Institut Penyakit Berjangkit di Bandar Ansek Negeri Sembilan berjumlah 600 juta ringgit Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Kebetulan Yang Amat Berhormat tu kawasan Datuk Haji Ismail tu, sebelah tu. Jadi sekali lagi bagi pihak Urustia dan seluruh rakyat Negeri Sembilan dan Jempol yang hadir pada hari ini, saya ucapkan jutaan terima kasih, penghargaan yang tak terhingga kepada Yang Amat Berhormat kerana bersama dengan kita di Negeri Sembilan. Terima kasih Yang Amat Berhormat atas belanjawan yang luar biasa semalam yang telah memastikan bahawa bak kata orang putih, no one is left behind. Belanjawan yang cakna, yang prihatin demi keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.